Didik TV KPM. Okey. Okey, Rimau dah ada. Hai Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Fika, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik Cikgu. Cikgu tengah buat apa tu? Macam ni saya tengah susun beberapa haiwan ni. Dan kita tapi Fika ada apa-apa idea ke tentang rasa macam ada nampak ada medan perang ke ni Cikgu? Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana. Mana tak ada. satu ni Yang Cikgu? ni saya nak tunjukkan bagaimana rimau ni dia renung pada binatang-binatang ni. Agak-agak dia nak makan ke, dia nak berkawan ke, dia nak buat apa? Oh, kalau macam tu kan saya rasa singa dan harimau mungkin nak makan. Tetapi kenapa dia berada di sebelah sana dan ada 4 haiwan di sebelah kanan Cikgu? Ada faktor istimewa antara kedua-duanya? Faktor istimewanya banyak Fika. Apa kata kita masuk kelas nanti? Boleh juga. Ya, boleh. Saya nak tahu juga Cikgu. Okey, boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua yang sedang menonton. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas hari ini bersama saya Syafiqah Farahin. Dan sebentar tadi anda telah lihat profil guru kita kan. Ini dia cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fika. Wah, sehat Cikgu hari ini. Sehat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan menarik ya mata pelajaran kita hari ini ialah sains tambahan bagi tingkatan 4. Tapi sebelum kita teruskan, ingin juga saya memperkenalkan jurubahasa isyarat kita hari ini iaitu Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutahir, Batu Berendam, Melaka. Cikgu sihat? Alhamdulillah, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah, Cikgu, sebentar tadi Cikgu ada sebutkan ada haiwan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tapi sebelum kita teruskan, Cikgu, tajuk kita hari ini ialah ekosistem dinamik. Adakah berkaitan dengan gimik kita sebentar tadi, Cikgu Rosnizan? Ya, Fika. Gimik yang kita buat tadi ada kaitannya ekosistem dinamik di mana kita nak tengok interaksi antara organisma. Sama ada organisma ni dia dikatakan sebagai mangsa ataupun pemangsa atau sebagainya lah. Mungkin interaksi ada yang memberi kebaikan kepada kedua-dua belah pihak atau satu pihak saja. Okeylah. Faham Cikgu. Jadi sebelum kita teruskan, ada tak komponen yang kita perlu faham terlebih dahulu sebelum kita teruskan Cikgu? Okey, komponen-komponen yang perlu kita fahami dalam ekosistem ni ada dua saja. Yang dinamakan biotik dan juga abiotik. Yang itulah yang saya nak terangkan secara sepintas lalu ataupun mungkin secara menyeluruh nantilah lepas ni. Okey, boleh Cikgu. Jom kita mulakan. Jom. Okey. Kita tengok yang pertamalah komponen biotik dan komponen abiotik. Apa yang dikatakan tentang komponen biotik dan komponen abiotik? Kalau Syafiqah tahulah. Okey, kita punya ekosistem. Apa yang dinamakan ekosistem? Kalau kita tengok di situ, gambaran yang saya bagi di situ bermula di bahagian bawah. Kita tengok ada seekor binatang. Yang tu dinamakan spesies. Yang ni contohlah, bukan binatang ni sajalah dekat dunia. Yang ni contoh. Lepas tu bila dia dah banyak, dia duduk dalam satu kumpulan dia dinamakan populasi. Dan bila dia ada beberapa binatang-binatang lain dinamakan community. Macam kita masyarakat, kita ada komuniti kita. Betul, beberapa Cikgu. kaum. Tapi yang ni kita fokus kepada organisma lah. Okey. Dan selepas tu dia berada dalam satu habitat. Habitat ni yang melibatkan yang dinamakan tadilah komponen abiotik dan juga biotik. Apa dia komponen biotik, abiotik nanti kita tengok lepas ni. Okey, boleh Cikgu. Jangan tergesa-gesa Fika ya. Pasal tengok Fika excited tu lebih. Betul, seronok sebab saya bermain tadi dengan binatang-binatang dari dulu lagi kan. Sebab kita pernah bersiaran sebelum ni. Betul, kalau lihat dari segi mata kasar memang kita lihat binatang ni secara amnya pemangsa dan juga mangsa, tapi banyak lagi yang kita perlu tahu kan Cikgu? Ya betul Fika. Okey, kita tengok apa istilah yang dinamakan ekosistem.
ekosistem. Okey, ekosistem beberapa komuniti yang saling bersandaran dan berinteraksi antara satu sama lain serta mempunyai hubungan dengan persekitarannya. Maksudnya kaitan dia dengan pokok, kaitan dengan binatang A, binatang B, yang itulah dia yang dinamakan. Maka bila dia duduk dalam satu harmoni, maksudnya kalau kita tengok tu mungkin dia bergaduh. Bergaduh, orang kata apa, bergaduh sama sendiri. Binatang A dengan binatang A, dia bergaduh. Maksudnya daripada spesies yang sama. Yang tu betul, saya fikir, persaingan. Persaingan untuk dapatkan apa? Makanan? Ya, makanan untuk terus hidup ataupun untuk kontrol, untuk kawal kawasan-kawasan berkenaan. Okey, dan istilah yang saya katakan tadi, komponen biotik, istilah yang lebih mudah, yang dekat dengan murid adalah organisma yang hidup. Tak kisahlah sama ada yang kita nampak secara mata kasar, dinamakan mata kasar lah, okey, ataupun secara kita menggunakan mikroskop. Iaitu contohnya haiwan, tumbuhan. Yang ni saya bagi secara general. Secara umumnya haiwan kita boleh bagi namakan. Namakan apa-apa haiwan yang kita nampak lah. Macam tadi kita ada harimau, kita ada singa, badak air, badak sumbu apa dan sebagainya. Dan mikroorganisma, tengoklah beberapa contoh bakteria, protozoa. Manakala komponen abiotik, bila ada perkataan A tu, maksudnya dia adalah unsur bukan hidup. Contohnya matahari. Dan apa kaitan matahari dengan binatang-binatang berkenaan, haiwan-haiwan berkenaan dan sebagainya. Nilai pH tanah, nilai pH tanah, suhu, kelembapan air dan juga udara. Yang tu yang benda bukan hidup lah maksudnya. Yang hidup tu kaitannya dengan benda hidup dan dia saling bersandaran. Kita namakan saling bersandaran atau interaksi dia. Kalau dia tidak berinteraksi, bukannya dia perlu bercakap, pergi kat pokok cakap ni. Kadang-kadang kita bercakap dengan pokok lah. Cuma juga kita tak dengar dia punya apa, responnya. Kalau dengar rasanya tak tahu nak kata. Terkejut kita kan, terkejut. tak cakap lagi dah. Ya, betul. Maksudnya mungkin kita belai dia dan dia punya responnya kita tahu dia hidup subur semua. Yang tu dinamakan interaksi kalau kita dengan pokok lah. Tapi haiwan dengan pokok macam mana dia interaksi? Kalau kita tengok di sini contohnya, tumbuhan kita panggil dia adalah pengeluar. Kenapa pengeluar? Dan murid-murid kita kena faham istilah pengeluarnya adalah sebab tumbuhan ni dia membuat makanan sendiri. Dia buat makanan je. Untuk siapa? Untuk pengguna-pengguna selepas itu. Kita ada pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Dan bila saya letak peringkat-peringkat berkenaan, interaksinya, okey, kita nampak matahari kat atas tu. Maksudnya interaksi tumbuhan berkenaan dengan matahari sebab dia perlukan matahari. Selain daripada matahari, karbon dioksida dan juga air untuk proses fotosintesis. Kita namakan proses fotosintesis. Sekiranya mungkin matahari pada ketika itu tidak ada. Tidak adanya maksudnya waktu malam lah. Bagaimana, adakah tumbuhan ni tidur? Dia tidaklah. Maksudnya mungkin dia berehat sikit tapi dia masih lagi ada proses, tapi proses dia lain sikit lah. Mungkin menggunakan cahaya daripada lampu ke apa. Itulah. Dan pengguna-pengguna ni maksudnya dia perubahannya dari segi tenaga. Tenaga dia dapat, contoh kalau kita tengok situ, belalang dia makan tumbuhan, lepas tu katak makan belalang dan ular makan katak. Ada satu yang saya tak di situ adalah burung lang. Yang tu dia punya raja lah. Satu kita tak letak, tak apa, tak letak. Tapi kalau murid kita letak pun tak ada masalah, dia tak salah. Sebab dia memang makanan dia adalah ular. Dan di situ murid kena faham, sekiranya satu-satu pengguna tu berkurangan, akibatnya apa yang berlaku sebelum dan juga selepas. Iaitu murid dah belajar lah. Ya, dia berkait. Maksudnya kalau kita musnahkan tumbuhan, apa berlaku kepada hidupan-hidupan selepasnya. Itu yang kita selalu dengarkan kalau orang kata adanya yang termusnah, contoh pengeluar, ekosistem akan terganggu. Ya, betul. Dan kita tengok interaksi antara komponen biotik inilah macam tadi yang Syafiqah kata mangsa dan pemangsa. Itu adalah salah satu jenis interaksi. Sebelum tu contoh ada simbiosis. Yang ni simbiosis maksudnya dia kaitannya apa. Lepas tu kita ada yang kedua adalah saprofitisma dan yang ketiga kita ada mangsa pemangsa. Dan di bawah simbiosis juga dipecahkan kepada tiga, iaitu komensalisme, mutualisme dan parasitisme. Yang ni yang saya kata tadi, yang sebelum tadi lah, saya kata ada yang menguntungkan kedua-dua belah pihak, ada yang menguntungkan satu pihak saja, satu pihak lagi tidak untung dan juga tidak rugi. Cuma mungkin satu pihak dia
mengambil kebaikan. Contohnya dari segi mutualisme ni, contoh macam ikan hiu dia makan dan sepihan makanan dia tu ikan remora ada seiring dengan dia. Jadi dia tidak mengganggu kehidupan ikan hiu berkenaan dan ikan hiu memberi faedah kepada ikan remora berkenaan. Itu dia istilah kepada mutualisme. Kalau komensalisme ni masing-masing si A dapat makanan dan dia akan membantu si B. Si B juga dapat kebaikan daripada si A. Tetapi yang paling bahayanya adalah parasitisme. Bila sebut parasit, kita dengar parasit kita tu dengar memang bahaya parasit biasa kita sebut. Yang ni jenis parasit ni sebab kebaikan dia je dapat, kita dapat rugi. Bukan dari segi manusia lah. Dari segi maksud saya istilahkan kita tu semua dari segi haiwan yang lebih dekat dengan murid lah. Sebab saya biasanya kalau cerita dengan murid ni, kita lebih kepada persekitaran kita yang lebih dekat dia, jadi dia faham cara ni parasit. Tapi contoh jangan buat contoh macam Fika selalu ambil duit saya dan saya selalu rugi. Bukan bagi contoh tu tak betul lah. Sebab kita lebih kepada komponen biotik organisme. Betul cikgu, secara amnya lah. Okey, baiklah, itulah pengenalan sedikit sebanyak mengenai komponen abiotik dan juga biotik, dan kita akan belajar banyak lagi selepas ini. Jadi nantikan ia, kita akan berhenti berehat selepas ini dan jumpa anda di slot menengah atas. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas slot menengah atas pada hari ini bagi mata pelajaran sains tambahan. Baiklah murid-murid, telah diperkenalkan dengan istilah mangsa dan pemangsa. Jadi kali ini, segmen ini kita ingin mengetahui bagaimana interaksi antara mangsa dan pemangsa. Jadi untuk tujuan itu, Cikgu Rusnizan, ada tak aktiviti atau eksperimen yang kita boleh buat untuk kaji interaksi tersebut? Ya Fika, kat depan Fika tu dah ada beberapa bahan yang perlu kita buat aktiviti hari inilah. Sebab bila sebut mangsa dan pemangsa, dia melibatkan binatang, contoh tadi singa dengan badan air ke, zirafah ke apa-apa. Tapi nak cari singa, nak bawa ke dalam ni, susahlah kita pula nanti jadi mangsa lah. Jadi saya inovasikan sedikit bagaimana kita nak bagi tahu murid-murid ataupun guru-guru di luar sana lah cara yang terbaik untuk kita kaitkan mangsa dan pemangsa secara di dalam makmal lah. Okey, contoh kalau kita tengok di sini, aktiviti kita adalah mengkaji hubungan antara mangsa dengan pemangsa. So apa kaitannya? Ada yang bekas apa kita tengok bekas tu kacang, bekas bika. Di dalam tu ada kacang-kacang yang putih tu lah. Okey, lepas tu marker dengan pengepit tu tak ada masalah sangat. Cumanya yang pentingnya di situ adalah yang warna putih, iaitu penutup kotak. Bentuk kotak saiz A4 dan juga cardboard yang berlubang. Cardboard yang berlubang tu, dia fungsinya adalah dia ada beberapa lubang daripada saiz kecil. Saiz kecil tu saya wakilkan kepada pemangsanya seekor. Seekor. Kalau yang saiz besar sikit, mungkin kalau kita ukur diameternya, kalau pada jadual nanti saya ada letak ukur diameternya 2 cm. Itu mewakili seekor pemangsa. Lepas tu ada 4 cm tu mewakili 2 ekor, 6, 3 ekor, 8 tu dan sebagainya lah. Tapi kalau murid kita tengok 2, dia nak wakilkan 2 pun tak ada masalah. 2 ekor, 2 cm. Yang tu cuma ada kita punya guideline kita lah, kita punya kriteria untuk saiz dia tu. Dan mangsa kita adalah kacang. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang ni dia punya prosedur dia lah. Kita tengok prosedur dia. Kalau tengok dalam buku teks ni tak ada, Fika. Yang ni saya buat, saya fikir kadang-kadang saya bercakap dengan, kita panggil perbincangan dengan guru-guru sains yang lain, bagaimana guru biologi dan sebagainya, bagaimana kita nak adaptasikan caranya tu, maka terhasillah yang ni, di mana yang paling mudah kita masukkan kacang nanti ke dalam penutup kotak dan kita goncangkan sikit supaya dia berterabur lah sekata. Cumanya mungkin Fika buat dengan saya buat nanti, kita akan buat serentak, mungkin berbezalah gayanya. Tapi kita tengok result tu pada masing-masing punya result lah. Cumanya cara goncang tu kena perlahan sikit, jangan goncang terlalu, nanti semua kacang berterabur nanti hilang. Hilang mangsa kita. Lepas tu kita letakkan cardboard berkenaan dan kita kira setiap satu lubang tu berapa kacang yang ada dalam tu. Maksudnya
pemangsa dapat makan berapa. Bukan dapat makan lah, dia dapat cari mangsa tu. Kadang kalau mungkin Fika tertanya lah, habis kalau saya buat kosong cikgu. Mungkin masa tu dia cari-cari tak jumpa. Masa tak apa, kita stay on kosong. Letak je kosong. Sebab kita ada cubaan yang kedua, baru kita cari nilai purata. Okey, cikgu. Masa kita bilangan tu dan kita ulang langkah lah, dan kita dapatkan bacaan purata dan kita masukkan dalam jadual berkenaan. Yang penting ni jadual. Okey. Cara nak masukkan jadual macam mana nanti, itu kerja kepada Fika lah. Baiklah cikgu, 2 cubaan jadi kita cari purata ya? Ya betul. Boleh cikgu? Tak sabar nak lakukan. Jom cikgu, eksperimen kita. Okey, kalau kita tengok di sini yang ni lah. Okey, yang ni bekasnya. Okey, yang perlu kita letak kacang nanti. Okey, yang ni cardboard yang saya kata tadi. Okey. Ada lubangnya. Okey. Yang ni kecil. Okey, 2 cm. 2 cm ni adalah diameter dia. Diameternya. Okey. Jadi kita wakilkan satulah seekor. Abang nampak kecil lah. Yang ni adalah 4 cm, 6, 8 dan 10 cm diameter. Yang paling besar. Ada setengah kata, kenapa buat bulat tak buat petak? Ikutlah kreativiti dia, tapi saya rasa lebih cantik bulat. Kalau kita buat petak nanti mungkin susun atur dia tu tak berapa nak nampak petak je. Bulat ni nampak sikit sebab kita punya ni dah petak, so kita nampak lagi cantik sikit. Ya betul. Nampak cantik tu penting. Kita nak tarik minat murid kita lah. Okey, so biar mudah. So kita letak je kacang ni. Okey. Tuangkan semuanya. Tuang semua. Okey, goncang sikit. Okey. Okey. Tak perlu sekata pun tak apa ya cikgu. Tak apa, buat sekata macam tu lebih kurang, lepas tu lekat je. Lekat. Okey, kita guna pengepit lah, mudah kalau nak ambil kan. Sebab jari, maklumlah jari saya ni mungkin besar sikit kot. Mungkin kita langgar-langgar kan cikgu. Ya betul. Kira 1. Kita ambil dari yang paling kecil ya. Tak kisah, kita ambil lubang mana-mana, cuma catatkan pada yang betul lah. Okey, yang ni dan catatkan pada kertas. Okey. Yang saya sediakan tu, okey 2. Baiklah cikgu, jadi penting ni kita catat bila membuat eksperimen ya cikgu. Ya betul. Pemerhatian 1, 2. kita. 1, 2, 3. Murid-murid yang sedang menonton boleh sama-samalah kita cari bahan di rumah yang boleh digunakan. Contoh macam kacang ni bolehlah kita guna yang lain juga kan cikgu. Ya betul. Ada juga aktiviti yang sama lebih kurang boleh cuma digunakan. saiznya tu penting. Kalau saiz terlalu kecil, contoh kacang hijau ke apa, okey, banyaklah nak kena kepitnya, nak kena kiranya. Ni saiz ni dah elok lah. Dan dia tak terlalu bulat kacang, jadi senang nak angkat cikgu. Ya. Okey. Kalau lihat Kak Syafika bercakap sambil kira, jadi susah nak fokus. Jadi kita kira betul-betul ya. Saya betul. Okey. Alright. Saya dah sampai yang ke 6 cm cikgu. Makin besar makin banyak nak kena kira Fika. Macam berlawan pula kita kan? Okey. 6, 7. Tapi cikgu, walaupun saya dah sampai ke diameter 8 cm ni, ada juga dia kurang daripada yang 6 cm tadi cikgu. Tapi Fika, sebab kita ambil dia punya ruangan dia je. Okey. Baiklah cikgu. Okey. 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang kita nampak je. 6. Okey cikgu. Jangan kita ambil yang bawah kat yang bawah tak nampak jadi, kita nampak sikit-sikit tu tak payahlah. Okey cikgu. Baik. Jangan kita nanti kita korek-korek yang dalam tu nanti jadi semata-mata nak ya, ikut betul. Secara sistematik tu kan. Kalau lubang besar sikit boleh ambil guna jari je. Okey, saya rasa saya guna jari je lah cikgu, dah nampak kat sini. Okey. 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4. Okey cikgu. Cubaan pertama saya sudah selesai cikgu. Cikgu bagaimana? Cepatnya. Saya guna tangan je cikgu. Tak apa cikgu, ambil masa. Okey, beres 37. Okey, siap cubaan pertama kita. Okey, apa yang perlu kita buat untuk cubaan yang kedua? Kita letak balik kacang tadi. Okey. Kita goncang untuk kali yang kedua. Baiklah. Okey, dan samalah. So kita tak perlu kita andaikan nilainya sama ya. Kadang-kadang mungkin nilai dia berbeza sikit ataupun lebih. Okey, dan
kerja yang ni dinamakan cubaan kali yang kedua, kerjanya pun sama. Okey, baiklah cikgu. Okey. Okey, yang ini yang cikgu sebutkan tadi, saya punya 2 cm ni kosong cikgu. Tak ada langsung kacang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau buat aktiviti ni tak bolehlah kira kuat-kuat, nanti mengganggu rakan di sebelah ya cikgu. Ya, betul. Dan senyap je, nanti dia hilang kiraannya. Kalau lihat di sini cikgu, kiraan saya ni agak jauh perbezaannya dengan cubaan pertama. Satu. Okey cikgu. Cikgu bagaimana? Saya dah sampai ke bulatan yang terakhir. Pun sama. Okey, saya guna tangan. Saya kalah pada perempuan. Tak apa cikgu, kadang-kadang kita kata perempuan dia lebih teliti. Ya, betul. Okey, cikgu, saya sudah selesai. Kejap. Tak apa, cikgu ambil masa. Jadi murid-murid di rumah yang sedang menonton, bolehlah gunakan alatan sebentar tadi yang telah direka oleh Cikgu Rusnizan dan juga para guru yang lain. Gunakan penutup kotak dan juga cardboard hitam sebegini, dan boleh membuat bulatan ikut ukuran yang berbeza ya, jangan sama. Yang ini 2 cm contoh, boleh buat lagi besar ataupun lagi kecil. Janji ada perubahan saiznya. Ni 4 cm, ya, 6, 8 dan juga 10 cm. Okey, cikgu, dah siap. selesai. Apa yang perlu kita buat adalah tengok data Syafiqah yang buat tu. Syafiqah boleh buat pada whiteboard lah. Pada whiteboard. Okey. Bagi catatkan dulu, nanti kita kira purata dia sama-sama. Okey. Jadi saya gunakan data saya lah ya cikgu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, 12, 10 dan juga 24. Saya buat ni cuma nak meneman Syafiqah je. Rupanya Syafiqah menemani saya. Begitulah ya cikgu, kadang-kadang. Tak apa, alhamdulillah, maksudnya Syafiqah fahamlah apa yang kita lakukan pada ni. Okey, kalkulator ada. So, saya nak tengok Syafiqah buat ada kesilapan atau tidak cara pengiraan puratanya. Sebab kadang-kadang murid-murid kita ni banyak kesilapannya nak mengira kalkulator. Nak menggunakan kalkulator. Betul. Okey, kalau di sini cikgu nak tengok kalkulatornya ke ataupun saya punya catatan? Tulis. Tulis terus Okey. 0.5. Puratanya. Okey. 7 tambah 6 bahagi 2. 6.5. Wah. 0.5 banyak ni cikgu. 12 tambah 7 bahagi 2. 9.5. Okey, 10 tambah 8 bahagi 2, 9. Dan yang terakhir, 24 tambah 12 bahagi 2. Okey, cikgu. Sudah mendapatkan purata ke semua saiz lubang ni, cikgu. Okey, kalau tengok dari sini, yang ni saya punya. Ya. Yang saya punya ni, kebetulan mungkin dia dapat genap. Genap, cikgu. Nilainya tak ada point. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita tengok, betul saya kata, bila 2 atau 3 orang yang buat, mungkin nilainya berbeza. Sebab kita tengok atas cara kita goncang, cara kita letak dan kita tarik. Ya, betul. Kalau kita tengok yang Fika punya tu, cuma saya nak tanya satu teknik yang Fika gunakan. Bagaimana Fika gunakan purata tu? Mengira nilai purata. Menggunakan kalkulator. Kalau ikutan yang tu tadi, boleh kita kongsi pada murid-murid kita. Boleh. Sebenarnya cara saya akan tambahkan cubaan pertama dan kedua. Kalau ada ketiga, tambahkan kesemuanya. Dan bahagi 2 kerana ada 2 cubaan. Ada 2, ya betul. Yang tu saya nak jawapannya. Sebab murid-murid kita ni bila menggunakan kalkulator, bukan saya nak condemn. Cuma kesilapan yang berlaku apabila dia kira penggunaan kalkulator saintifik nama dia lah. 1 tambah 0. Dia terus bahagi, dia tak buat macam Fika beritahu tu sama dengan dan bahagi pada 2. Jadi dia punya cara kalkulator berkenaan tu dia akan jadi
Lain. Dia akan bahagi dulu yang hujung. Betul. Baru dia tambah yang sebelum. Tambah satu. Yang tu banyak kesilapan, selalu saya tekankan kepada murid-murid. Mungkin murid-murid saya lah, mungkin di luar sana mungkin lebih pandai, bukan lebih pandai, lebih tahu cara penggunaan. Murid saya tu bukan tak tahu, mungkin dia bila tengok kalkulator ni dia tekan ikut suka pun ada. Ya betul cikgu. Itu kira pengetahuan matematik ya, cikgu. pengetahuan matematik yang tu lagi penting. besar Ya, bahagi betul. dengan darab Bila saya tengok tu sebab tu saya lah. tak usik, saya tak ajar Fika buat tu. Cuma saya nak tengok ada kesilapan atau tidak pada apa yang Fika buat lah. Kalau kesilapan jadi kita boleh bantu betulkan. murid. Betulkan. Jadi alhamdulillah memang yang ni kalau nak bagi bintang ni akan dapat bintang lebih ni. Terima kasih cikgu. Jadi di sini kan cikgu, betul ke kalau ada perpuluhan di sini? Okey, kalau kita tengok sebabnya daripada keputusan yang dapat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila dah keputusannya sepatutnya lah. Yang tu yang saya kata kenapa saya dapat gelar ni, bukannya saya reka-reka ni. Sepatutnya bila kita melibatkan organisma dia tak ada separuh-separuh. Yelah cikgu, dia betul. cuma dia kita genapkan tak ada masalah. Tapi kalau data tu kita boleh terima je sebab dia berdasarkan data yang dia buat. Okey, seterusnya Fika kalau kita tengok di sini yang saya letak perbincangan, yang ni perbincangan tidak melibatkan yang ni lah. Yang tu cuma kita nak bagi murid-murid kita faham apa kaitannya katak dengan lalat. Dia punya graf dia yang warna biru tu adalah untuk populasi mangsa iaitu lalat, dan warna merah tu adalah populasi pemangsa. Kalau kita tengok situ apabila peningkatan nilai atau kuantiti lalat tu meningkat, kalau kita tengok mangsa dia mungkin rendah sikit. Dan mangsa akan meningkat sebab apa? Sebab dia ada makanan. Maka lalat tu akan berkurang sebab dah dimakan oleh pemangsa tadi. Lepas tu dia naik turun kaitannya. Bila dah lalat berkurang, maka mangsa bertambah, mangsa akan kembali berkurang. Itulah interaksi yang kita sebutkan antara mangsa interaksi dan pemangsa. mangsa pemangsa. Kalau kita tengok di sini, cuma yang sini saya nak tunjukkan mangsa, kalau mangsa tu banyak, maka banyaklah yang didapat makan. Kalau kita tengok graf yang jadual yang kita dapat tu, dia ada yang menaik, ada yang menurun sikit. Jadi kita nampak tu boleh dikatakan secara keseluruhannya dia meningkatlah. Mungkin ada 1, 6 dengan 8 tu, yang tu 9.5 dan 9. Murid kita boleh buat semula. Untuk yang 8 tu je dia kira. Dia goncang sikit, dia kira, dia boleh betulkan sikit data tu. Untuk dapatkan data tu meningkat. Bukan penipuan maksudnya. Selagi dia ada masa, kalau katakan kita buat eksperimen di dalam makmas, selagi ada masa, kita betulkan boleh data tu. Kalau ikutkan sini 2 cubaan saja tapi boleh buat lagi banyak kan cikgu? Cuma yang pentingnya bukan kita nak nilai tu betul-betul kepada yang sepatutnya. Cuma kaedah, cara dan juga kita punya keikhlasan mengira, mencatat dan sebagainya. Itulah nilai-nilai murni dalam suatu eksperimen. Harapnya semua murid dapat membuat eksperimen dengan baik juga. Dan kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di slot menengah atas. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, bertemu kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran sains tambahan, dan untuk segmen kali ini kita mahu menganggar saiz populasi organisma. Dan sebenarnya kalau ikutkan Cikgu Rusnizan pun ada sebutkan kita susah nak menganggar dan mengira satu persatu kerana terlalu banyak. Jadi adalah aktiviti. Kak Syafiqah pun telah memakai sarung tangan. Jom kita buat eksperimen sama-sama kan Cikgu? Okey, boleh Fika. Kalau kita tengok bagaimana kita nak anggarkan saiz populasi suatu organisma. Biasanya kalau kita tengok organisma ni kadang-kadang dia bergerak secara rawak, berkumpulan pun ada, tapi kadang-kadang kita tengok berkumpulan dia punya rupanya sama, mungkin saya dia berbeza kecil besar. Kalau kita bilang bilang 1, 2, 3, mungkin esoknya kita bilang adakah benda yang sama atau yang haiwan yang baru masuk, yang baru dapat. So caranya dia ada kaedahnya. Yang ni kaedah di mana kita menggunakan bahan yang sama, cuma bezanya sikit dari segi kadbot lah. Dia punya teknik yang kaedah yang kita gunakan tu kita namakan, kalau kita tengok di situ langkah pertama, sampel haiwan ditentukan dan ditangkap. Perkataannya adalah tangkap sini. Kita ambil satu perkataan tangkap. Yang kedua haiwan ditanda
dengan pemakaian sama ada kita bagi pakai cincin ataupun sebarang tag lah. Okey, cincin kalau tengok mungkin pada kaki ke cincin atau ada tag pada telinga atau pada kalau penyu kan pada dia punya tangan kaki dia. Lengan dia tu ada. Kalau pakai cincin nanti tak tahu besar mana pula cincin nak masuk pada tu. Betul. So lepas tu haiwan tersebut bila kita dah tandakan dia, kita lepaskan ke habitat semula jadi dia lah, populasi umum dia. Dan pada satu tempoh nanti kita akan tangkap semula dan bilangan tersebut dan kita kiralah dan dia ada formula dia. Okey. So kalau di sini apa yang saya bulatkan tu adalah kaedah dinamakan tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula. Kadang-kadang murid kita dia tertinggal kat mana? Tertinggal nak tangkap semula. So tak boleh nak kira lah. Dah lepas dah pergi tak tangkap semula, tak boleh nak kira. Okey, so dia ada tangkap semula tu. Bagaimana kaedah yang betulnya nanti kita buat secara menyeluruh nanti. Fika boleh? Boleh, cikgu. Okey. Dan ni adalah bahannya. Kalau kita tengok sama je bahannya, cuma bezanya adalah lubang dia tu. Betul. Ada lubangnya 3 saja saiznya sama. Saya buat 3 bermasuk. Saya boleh buat 1 je, tak ada masalah. Cuma 1 macam kita tak berapa nak logik akal lah. Kita buat 3 tu mungkin satu kawasan yang besar. Mungkin ada beberapa tempat yang kita cek kat mana ada haiwan berkenaan, organisma berkenaan. Okey, cikgu. Okey. Dan kita punya kacang tu, of course kacang tu ia mewakili sebagai organisma berkenaan lah. Okey, dan caranya sama, masukkan kacang dalam penutup tu, kita goncangkan, kita letak kita punya cardboard berlubang tu dan kita kira. Yang tu adalah dinamakan tangkapan pertama. Dan yang kita kira nanti kita akan tanda semua, kita masukkan balik ke dalam penutup, kita goncang, kita letakkan cardboard, kita kira, kita ambil tu, kita kira untuk tangkapan yang kedua. Dan daripada tangkapan kedua tadi, barulah kita kira berapa yang bertanda. Barulah kita masuk dalam jadual kita. Okey, yang ni cara pengiraan dia lah. Anggaran saiznya di mana bilangan organisma tangkapan pertama darab bilangan organisma tangkapan kedua bahagi bilangan organisma bertanda dalam tangkapan kedua. Dan kita masukkan dalam jadual ni lah. Okey, tangkapan pertama, tangkapan kedua dan tangkapan kedua yang bertanda. Okey, Fika, boleh kita buat sama-sama, Fika? Jom cikgu, mungkin kita kena laju sikit ni sebab dia nak kira-kiranya mengambil masa. Ya, sebab kecil sangat. Okey, samalah kita tuang. Okey, kita kocangkan sikit. Okey, kita letak. Okey, kita tak atas ni lah, senang kita nak kira nanti, Fika. Okey, boleh cikgu. Okey, kita ambil je dulu. Okey, nak ambil guna tangan ke, guna pengepit boleh. Okey, cikgu. Okay, kita ambil dari lubang dia nanti. So, kita ambil nak kira terus pun boleh ataupun kita ambil dulu daripada lubang baru kita kira pun boleh. Okey, mana-mana yang kalau di sini kita laju sedikit, jadi ambil terus pun boleh. Jadi kiranya tepatlah. Ya betul, Kak. Okey, cikgu. Okey, lepas tu kita boleh kira. Lepas tu catatkan pada jadual. Lepas tu apa yang buat? Kita tandalah semua kacang tadi dan masukkan balik dalam bekas tu. Okey, 30 kena asingkan kalau takut keliru. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, cikgu. Okey, lepas tu kita guna marker yang kekal. Okey, kita tanda dia sikit. Baiklah, cikgu. Yang ini yang disebutkan langkah kedua di mana kita tanda kan, cikgu? Ya betul, kita tanda organisma berkenaan lah. Organisma ni kacang lah kita guna. Kalau saya nak laju sedikit, saya terus tandakan dot je, cikgu. Boleh je. Okey. Baiklah. Jadi ini merujuk kepada kalau keadaan sebenarnya kita mengambil beberapa sahaja ya, cikgu, organisme untuk yang kita jumpa. Yang kita jumpa. Kadang-kadang kalau burung dia buat sangkar. Dia letak, tapi cuma saya nak jangan nanti murid-murid kita di rumah dia terpengaruh sebab kita guna marker ni. Marker sebab kita nak tengok kacang, sebab kadang dia ada yang saya bagi soalan baru ni, saya kata bagaimana kita nak tentukan tikus, boleh dikata dia spray tikus. Saya kata kita andaikan tikus kalau kita spray dia masuk dalam populasi asal dia, kadang-kadang kawan-kawan dia lah tengok macam mana ni kepala jadi warna putih.
apa yang berlaku agak-agak faham, fikar lah. cikgu. Apa berlaku Rasanya- kepada tikus berkenaan. Rasanya dia tak sihat dan mungkin kemungkinan tidak Dia dapat kemurungan. hidup. Ya, betul. Sebabnya kemurungan. mungkin kawan dia nampak, ni benda ni pendatang asing ni datang. Ya, betul. Pendatang asing maksudnya bukan di kalangan dia, sebabnya Dia akan dipulaukan. dia akan dipulaukan. Ya. Saya kadang menyeluruh dengan murid kita, dipulaukan, dia akan sedih, lepas tu dia akan meninggal Alah, mungkin. kesian dia. Janganlah Sebab tak ada begitu. kawan. Ya, betul. Nak Jadi, lakukan eksperimen kena caranya boleh. kita guna cincin lah. Ya. Kita guna tag cincin, senang. Walaupun dia nampak cincin tu mungkin ialah binatang, dia nampak benda yang berbeza warna ni lain. Okey, tak apa, cikgu. Fika boleh teruskan masukkan Okey. balik dalam tu. Baiklah cikgu, jadi Okey, boleh saya goncang. menggunakan langkah ketiga Langkah iaitu yang ketiga. melepaskan kembali. Ya. Okey, baiklah. Sebab saya terlebih banyak sikit ni. Okey. Okey, so kita goncangkan biasa. Okey, dan Okey cikgu. okey, kita je ambil macam biasa, ambil je nanti. Dan kita kira. Okey. Wah, ada juga yang ditanda, ada yang tidak. Ya betul. Jadi Itu agak rawak kan, cikgu? Agak rawak bermaksud yang ditanda mungkin organisma yang ada juga dalam tu yang kita tak jumpa pada ni tangkapan yang yang pertama. Okey, cikgu. Sebab itulah kita tengok tu. Okey. Okey cikgu, 20 di sini. Saya akan teruskan di sini. Cikgu, kalau ikutkan selepas tangkapan kedua ni, perlukah dilepaskan juga ataupun apa langkah sepatutnya selepas ini cikgu? Tangkapan tak payahlah kita lepaskan. Tak perlu Cuma dah. kita kira yang bertanda saja. Kira yang bertanda. Syafiqah telah melakukan sedikit kesilapan. Syafiqah kira semua. Jadi yang tanda Betul, saja yang cikgu? pertama kita kira semua untuk tangkapan yang kedua, dan baru kita kira yang bertanda saja untuk data kita yang ketiga. Okey, baiklah cikgu. Kalau macam ni, Syafiqah kena kira semula ya. Rakan-rakan jangan lupa kalau ada 2 sahaja tangkapan, yang tangkapan terakhir tu kena kira yang Kira bertanda semua dulu sahaja. dan kira yang bertanda saja. Okey cikgu. Baiklah. Okey, 2. Wah, banyak ya perbezaannya. Kalau ikutkan. Okey. Okey, murid-murid. Macam mana? Okey, setakat ini faham ya? 2, 3, 4, 5. Okey cikgu. Selesai tangkapan kedua. Cikgu, ada sedikit tangkapan kesilapan. kedua bertanda. Bertanda. Jadi tangkapan kedua saja semua. Fika kira tadi semua betul lah. Okey cikgu. Betul tadi. Yang semuanya saya ingat 30. Okey. So yang itulah. Jadi kalau kita tengok di sini macam saya dapat tadi 52. Okey. 53 tangkapan yang kedua tu lebih kurang je saya dapat. Tak ada masalah. Tangkapan yang bertanda saya dapat 16 di situ. 16 di situ. Kalau kita tengok Fika dapat, mungkin Fika boleh letak nyatakan pada sini. whiteboard depan tu. Okey, boleh cikgu. Komputer depan. Jadi cikgu sebutkan tadi Tangkapan pertama 57, keseluruhannya. okey. Yang kedua saya dapat 30 Okey. keseluruhannya, Yang dan saya telah bertanda? asingkan bertanda 14 cikgu. Okey, yang tu Okey. data yang Fika dapat lah. Ya. Apa kata Fika letak pada tempat yang kita nak kira lah nanti? Okey, bilangan organisma dalam tangkapan pertama ya. Okey, 57. Darab bilangan dalam tangkapan kedua 30 dan yang pertanda dalam tangkapan kedua ialah 14 cikgu. Okey. Okey. Bolehlah. Boleh Kita saya kira gunakan kalkulator, anggaran cikgu? dia boleh. Anggarannya populasi dia banyak mana. Anggaran sahaja. Kita anggap Okey. bukan betul-betul lah. Bahagi 14. Jawapannya panjang cikgu. Tapi yang genap saja. Genap nilainya. saja ya. Jawapannya ialah 122 cikgu. Okey. So kita nampak di situ lah, kita tangkapnya sikit. Ya. Tapi bila kita ikut dia punya formula dia, kita nampak banyak. Maksudnya itulah anggaran populasi di satu kawasan berkenaan. Kemungkinan yang Fika dapat 122. Sekejap Fika boleh saya pinjam kalkulator ataupun Fika tolong boleh, kira. cikgu. 52 darab 53. Okey. Okey, bahagi 16. 16. Jawapan cikgu ialah 172. Okey, 72. Mungkin organisma Fika sikit je. Saya Ya. lebih sikit lah, 172. Wah. Sebab tangkapan saya nampak banyak. Ya, Yang betul. pertama. Dia ikut di gitu. situ juga kan? Kalau Ya, tangkapan dia akan pertama mempengaruhi lagi tangkapan banyak? kedua. Oh. Tangkapan kedua juga sebab mungkin yang bertanda saya sikit, 16 daripada
53. Mungkin masa tu mungkin ada yang masuk kawasan berkenaan jadi populasi yang sama, tak ada masalah. Dan formula ni penting untuk kita ingat, jangan keliru kan cikgu? Ya betul, jangan keliru, jangan. Yang ni tak ada masalah sebab dia darab dan bahagi. Yang tadi yang saya ajar tadi melibatkan tambah dan tolak. Ya, betul, yang tu kena hati-hati. So kalau kita tengok di sini nilai tu Fika fahamlah apa yang kita lakukan tadi. Terima kasih cikgu. Seronok sangat membuat eksperimen pada segmen kali ini. Jadi kita akan ada banyak lagi selepas ini. Nantikan ia, kita akan berhenti berehat dan kembali di slot menengah atas. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas sains tambahan hari ini bersama Kak Syafiqah dan juga Cikgu Rusnizan. Dan kalau kita sebutkan tajuknya ekosistem dinamik, kita dengar ekosistem, kita dengar interaksi antara organisma dalam ekosistem. Tapi bagaimana kalau ada ancaman terhadap ekosistem itu? Cikgu, apa yang akan terjadi dan apa contoh-contoh ancaman itu? Okey Fika, ancaman ni biasa kebanyakannya datang daripada kita sendirilah sebagai manusia, sebab kadang-kadang kita menceroboh hutan dan sebagainya. Yang ni beberapa contohlah yang saya dapat kongsi dengan murid kita dan juga guru-guru di rumah lah. Yang pertamanya kalau kita tengok di situ, dia punya perkataannya adalah penyahhutanan. Untuk buat apa ni? Biasanya dia kosongkan hutan berkenaan, mungkin nak buat pembangunan atau kawasan pertanian lah. Tapi kesannya adalah dia akan mengakibatkan kepupusan flora dan fauna. Okey, flora tumbuhan dan juga haiwan lah. Di mana dia di situ merupakan habitatnya lah. Okey, habitat, kalau kita panggil habitat ni kadang-kadang kita yang habitat tu macam cikgu, habitat tu tempat tinggal macam kita rumah. Rumah dan negara kita lah maksudnya. Tapi kalau bagi haiwan, habitat dia adalah hutan dan sebagainya. Maka kalau kita dah ceroboh, kemungkinan dia keluar, yang tu dia akan merosakkan harta benda kita sendirilah. Sebab dia dah diancam dia punya kawasan dia. Begitu juga dengan peningkatan gas karbon dioksida. Yang ni akan menyebabkan pemanasan global. Yang itulah, dan kesan-kesan seterusnya itu banjir ke apa akibat daripada ni. Selalu kita tengok bila sebut banjir je orang akan kaitkan ni mungkin hutan berkenaan dah diceroboh dan sebagainya. Yang kedua, mungkin dari segi satu kawasan tu ada kawasan pertanian yang menggunakan racun serangga ataupun baja tidak organik. Yang tu bila dah dialihkan ke sungai atau tasik dan sebagainya, dia akan menyebabkan pertumbuhan alga. Peringkat yang pertama, alga ni penting sebab dia makanan kepada haiwan akuatik dalam tu, ikan dan sebagainya. Tetapi peringkat seterusnya, apabila dia dah mati tu, dia akan merosakkan kawasan sebab dia akan mengambil oksigen dalam tu. Okey, seterusnya pembakaran bahan api fosil iaitu minyak petrol dan sebagainya untuk kilang-kilang dan sebagainya. Yang ni asap yang dikeluarkan tu mengakibatkan peningkatan gas karbon dioksida. Kadang-kadang murid kita tanya, habis tu cikgu tak payahlah bina kilang apa semua. Boleh, tetapi ada caranya pembebasan gas berkenaan. Apa caranya nanti kita tengok selepas ni lah. Okey. Dan juga lambakan bahan buangan. Yang ni biasanya kita tengok banyak sampah sarak yang tidak diurus dengan baik. Walaupun ada mungkin pihak-pihak tertentu dia dah ambil apa semua tu, tapi kita punya nilai murni kita sendirilah, cara pembuangan kita yang tu boleh menyebabkan pencemaran dan sebagainya. Pencemarannya kalau dari segi kawasan berkenaan okey, tapi apabila longkang tersumbat, sungai yang terhalang disebabkan oleh sampah tu, yang tu menyebabkan banyaklah banjir dan kemusnahan alam sekitar kita sendiri. Kita yang buat, kita akan dapat kesannya balik. Betul, balik kat kita balik. Ya, tapi kalau kita tak nak kesan tu, apa yang perlu kita buat? Selain daripada kerajaan kita juga main peranan sebagai individu yang mana kita ramai ni kita boleh bersatu padulah. Contohnya mungkin kerajaan dia boleh kuat kuasakan undang-undang. Kadang-kadang bila undang-undang lebih ni kita marah, tapi kita tak tahu yang tu untuk kebaikan kita sendirilah. Okey, selain itu pada penggunaan teknologi. Contoh kereta yang dinamakan kereta hybrid yang menggunakan
elektrik atau menggunakan minyak yang mesra alam. Yang mesra alam contoh biodiesel dan sebagainya. Yang tu pendidikan konsep 5R tu penting. Kalau di sini kalau tengok dalam buku teks ditulis yang basic gas tu R tu apa? Okey, kalau kita tengok situ reduce kurangkan, guna balik, reduce, refuse maksudnya kita elakkan. Contoh kita guna plastik yang tidak boleh dilupuskan. Jadi kita tukarkan kepada plastik yang boleh dilupuskan. Okey, kita renew balik bahan tersebut ataupun kita recycle supaya lambatkan bahan-bahan berkenaan tidak wujudlah daripada segi sampah berkenaan. Okey, selain daripada tu pemeliharaan dan pemuliharaan. Yang ni tujuannya apa, Fika? Tujuan kita nak jaga spesies-spesies yang terancam lah. Kadang-kadang spesies-spesies berkenaan ada kita tengok benda ni, yang ni kita tengok cantiknya rupa, mungkin kita tengok ada setengah kawasan exotic tu namanya. Exotic dia punya tu gajah putih, gajah pygmy ke apa. Mungkin kawasan-kawasan tertentu je ada. Yang tu boleh menarik daya tarikan untuk pelancongan. Dan dia punya pendapatan tu masuk balik kepada negara kita lah. Maksud kita boleh tarik pelancong-pelancong daripada luar. Mungkin negara dia tak ada, dia nak tengok bagaimana dikatakan nampak pada gambar tu macam cantik. Tapi kita nak tengok lebih dekat. Macam rafflesia juga di Malaysia. Rafflesia kat Malaysia ya, ya betul. Walaupun rafflesia tu kategori parasit, tapi dia punya rupa dia kadang yang penting kita nak bergambar tu. Betul cikgu, setuju. Kalau kita boleh je kita ambil rafflesia, kita letak di muka kita sebelah, tapi yang tu tak real panggil. Ya, betul. Tak sehebat mungkin kita boleh sentuh. Pengalaman sentuh, adakah dia lembut ke keras ke, itu pengalaman. Tapi saya tak pernah lagi pergi tengok rafflesia lah. Ya, lepas ni mungkin boleh pergilah kot, insyaAllah. Dan yang ni kita tengok penggunaan tenaga boleh baharu, iaitu kalau kita tengok situ penggunaan tenaga solar. Kita nak jimatkan penggunaan tenaga daripada bahan api fosil. Yang tu yang ni langkah dia. Ya betul, yang ni langkah jimat dari segi bil elektrik, dan juga kita tak musnahkan alam sekitar secara banyaklah di situ. Okey. So Fika fahamlah ancaman dan langkah yang perlu kita lakukan. Ini adalah pentinglah untuk sama-sama kita menaikkan kembali dan menstabilkan kembali ekosistem juga. Okey cikgu, boleh tak dapatkan sedikit kesimpulan daripada cikgu mengenai kesimpulan apa yang kita dah buat daripada awal hingga sekarang lah. Saya pasti murid kita dah dapat satunya adalah dia dah boleh menerangkan contoh dan juga maksud ekosistem. Boleh bagi beberapa contoh ekosistem. Macam ekosistem kita apa, hutan hujan tropika, ekosistem ada ekosistem laut, ekosistem tanah lembap. Okey, yang tu adalah ekosistem pokok bakau lah. Okey, ada 3. Okey, selain tu murid kita dapat terangkan tentang komponen abiotik, komponen biotik, dan dia dapat bezakan dua tu dan juga memberi beberapa contoh lah. Kadang-kadang dia tertukar ni abiotik dengan biotik. Dia kadang dia masuk je, kadang bukan kata dia tak gerti apa, kadang dia confuse. Biotik ni kalau kita tengok perkataan A je tu, itu bukan benda hidup. Okey, seterusnya murid kita boleh terangkan interaksi lah. Tadi antara biotik tadi dari segi pemakanan dia, simbiosis ke parasitisme ke apa semua. Okey, murid kita juga boleh anggarkan saiz populasi berkenaan dalam suatu habitat. Okey, boleh menerangkan aktiviti yang boleh mengancam tadilah, dan juga bagaimana langkah yang perlu diambil bagi mencegah dan mengawal pencemaran serta kemerosakan kualiti ekosistem. Yang itulah beberapa apa yang kita dah belajar lah sepanjang kita bersiaran hari ini. Okey, baiklah cikgu, sepanjang pembelajaran pada hari ini, bagaimana pula dengan prestasi saya menjawab soalan cikgu dan membuat eksperimen tadi menggunakan kacang, kan cikgu? Peringkat awal tadi saya dah beritahu, Fika dapat markahnya lebih, so saya bagilah 5 bintang daripada 5. Wah, terima kasih cikgu. Harap ni murid di rumah pun dapat 5 bintang, dapat menjawab dengan baik. Fika lah buat. Okey, excited dan cepat daripada saya. Saya pula jadi kalah nanti. Baiklah cikgu, sekarang ini pula boleh tak kita tahu bagaimana murid-murid di rumah dapat membuat latihan dan ingin mendapatkan sumber rujukan di mana mereka boleh akses cikgu? Okey, murid-murid kita di rumah dan juga cikgu-cikgu sendiri boleh dapatkan di Pelantar Delima KPN yang disediakan oleh KPN lah. Di situ banyak bahan-bahan, tak semestinya untuk sains tambahan, untuk mata pelajaran lain pun ada di situ. Okey, jangan just lupa. klik je dan pilih apa yang kita nak dan
kita buat rujukan walaupun sedikit, Ya. mungkin impak dia tu besar. Betul, saya setuju cikgu. Mudah saja ingin mendapat bahan rujukan, klik saja pada link tersebut. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Rusnizan, Guru Cemerlang Sains Tambahan sama, Rika. dari Sekolah SMK Tengku Bahria Terengganu kerana mengajar kita ilmu pada hari ini, dan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Duzaima. Terima kasih kepada anda yang menonton, sehingga kita berjumpa lagi ya. Saya Syafiqah Farahi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.